Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel YouTube Hasyim Asyari. Terima kasih kalian sudah mengeklik video ini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk terus mendukung channel ini supaya lebih berkembang ke depannya. Baik, kali ini kita akan mereaction sebuah video yang di situ membahas tentang kurangnya daya tarik bahasa Melayu di dunia keilmuan. Jadi terutama di bagian sains maupun di dunia teknologi. Di situ masih banyak diterangkan, masih banyak menggunakan bahasa Inggris. Terutama di buku-buku profesor yang diciptakan masih menggunakan bahasa Inggris. Baik, langsung saja kita saksikan videonya bersama. Terima kasih Tan Sri. Ya, nampak kita pergi dalam negeri dah sekarang ni, pindah ke dalam negeri dulu. Kita pusing. Okey. Bersama kita ni Presiden Majlis Profesor Datuk Dr. Radwan. Selama ini atau beberapa ketika ini timbul kegelisahan Datuk, ya, intelektual kita, terutama sekali IPT, profesor-profesor kita, terutama sekali tadi disebut dalam bidang sains, bidang teknologi, tidak menyokong dalam membina bahasa Melayu ini sebagai bahasa ilmu. Ini dapat kita lihatlah di IPT, pensyarah mengajar dalam bahasa Inggeris, kebanyakan tulisan profesor, pensarah universiti menggunakan bahasa Inggeris. Jadi pandangan Datuk dengan saranan Yang Amat Menteri ini, dengan pendekatan baru, saya percaya pendekatan baru Kementerian Pengajian Tinggi ini, apakah saranan-saranan yang mungkin akan dikemukakan oleh Majlis Profesor Negara? Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat dari warga akademik Malaysia. Ya. Terima kasih Datuk Abang, ya, rakan saya, para panel dan para peserta simposium yang saya muliakan sekalian. Pertama sekali, ya, izinkan saya untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak penganjuk kerana memberi ruang untuk warga akademik turut sama menyambut agenda yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ya, dan sebagai warga akademik, kita juga harus mengucapkan, menzahirkan rasa bangga kita kepada aspirasi seorang Perdana Menteri untuk mengangkat martabat bahasa Melayu. Ya, bukan saja diperkukuhkan di peringkat negara, tapi juga di peringkat antarabangsa. Dan saya percaya ini bukan sebarang politician yang bercerita what is there in the next election, but he's talking about what is there for the next generation. Ya, itulah kewibawaan Perdana Menteri yang kita ada sekarang ini. Dan saya juga difahamkan pada masa kita bersimposium ini, beliau secara honoris causa menerima, ya, ijazah kedoktoran perubatan dari Nihon University of Japan. Jadi kita sama-sama turut rasa bangga. Berbalik tadi mengenai apakah kedudukan, ya, bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia. Ini pun satu polemik yang kita masih terbelit, yang perlu kita selesaikan, ya, and once for all. Ya, ini hanya bagi saya nomenclature saja, bagaimana kita menyebutnya. Kejap kita guna bahasa Melayu, kejap bahasa Malaysia, dan tukar balik kepada bahasa Melayu sebab merujuk kepada peruntukan Perlembagaan Perkara 152 Pasal 1. Dan saya bangga di Indonesia dari mula tahun 28 sampai ke Merdeka 45, mereka menggunakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Yang saya rasa itulah spiritnya. Bagi kita perlu jelas. Tidak perlu lagi kita bertelagah mengenai yang mana satu betul. Asalnya memang semua orang tahu, ya, Polinesia yang asalnya adalah satu keluarga bahasa yang dipahami oleh satu kumpulan manusia di Nusantara ini. Itu semangat yang kita bawa. Ya, dan berbalik kepada
peranan bahasa di kalangan akademik. Sebelum itu saya juga ingin menzahirkan rasa nervous dengan berkongsi dengan kegusaran Tan Sri tadi, ya, kedudukan semasa bahasa Malaysia dalam negara, ya, adalah satu perkara yang saya rasa mempunyai jurang yang sangat besar antara aspirasi kita dan realiti yang kita hadapi. Baik dalam apa sahaja sektor, dan dalam sektor yang kita ceburi sekarang ini, sektor pendidikan contohnya. Sektor pendidikan di Malaysia dari awal, ya, di peringkat rendah, menengah dan juga pengajian tinggi, ya, dan ini merupakan satu perkara yang saya rasa perlu kita beri perhatian dan beri perhatian secara lebih strategik lagi. Ya, sekarang ini, ya, contohnya, ya, dalam kalangan, ya, kalau umpamanya dari segi amalan apa yang kita hadapi sekarang, ya, di peringkat awal tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, ya, mungkin tidak berapa ada masalah. Sebab kita ada dasar bahasa dan sebagainya, walaupun umpamanya mungkin ada juga keherotan penggunaan bahasa sebab kita benarkan tumbuhnya sekolah-sekolah yang mempunyai bahasa pengantar yang berbeza, yang seolah-olah meminggirkan, ya, penggunaan bahasa Malaysia. Itulah sebabnya ada kes-kes di mana, ya, rakyat Malaysia masih tidak boleh, ya, menggunakan bahasa Malaysia dengan fasih. Di peringkat pengajian tinggi, ya, kita ni dikawal oleh akta pendidikan dan sebagainya, dan kalau ikut saya umpamanya, ya, saya dapati, ya, ada kecenderungan ini sebab kita mengikut perubahan ekonomi, ya, kita liberalisasikan sektor pendidikan tinggi dan tukar akta membenarkan penubuhan banyak universiti, ya. Sekarang ni kita ada 425 buah universiti, ya, dan saya tak berapa gusar daripada 20 universiti awam itu, tapi kita ada lebih 400 universiti swasta yang pada masa sekarang ini, ya, mereka adalah tempat untuk menjadi host kepada pelajar-pelajar antarabangsa dan juga pelajar-pelajar dalam negara. Apa yang berlaku adalah, ya, penggunaan medium of instruction kebanyakannya semua, bukan kebanyakan, hampir semua menggunakan bahasa Inggeris. Saya tidak against bahasa Inggeris sebab kita punya take untuk ini sangat jelas. Bukan zero sum. Di mana kita dalam masa kita memperjuangkan, mempertabatkan bahasa Melayu, kita juga harus menentukan graduan-graduan pelajar kita mempunyai penguasaan bahasa Inggeris. Itulah realiti yang perlu kita hadapi. Tapi apa yang berlaku apabila terlalu banyak tumpuan diberikan kepada bahasa Inggeris, sehingga kan amalan yang dilakukan oleh kebanyakan universiti-universiti, saya pernah dulu menjadi naib chancellor di universiti, apabila tiba masa mempertimbangkan kenaikan pangkat, seolah-olah, ya, pemberat ataupun weightage diberi kepada mereka yang menulis dalam jurnal-jurnal antarabangsa yang sudah barang tentu menggunakan bahasa Inggeris. Kita tak menyalahkan itu. Itu kedudukan, realiti yang dihadapi. Tapi apa yang berlaku adalah kita tidak ada keupayaan, kita tidak ada kekuatan untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu yang benar-benar boleh mencerminkan, ya, jati diri kita. Itu satu perkara yang saya rasa perlu kita lihat. Dan secara strategiknya, saya rasa 3 perkara saya nak kongsi dalam kongres ataupun simposium pengantarabangsa bahasa Melayu ini. Saya orang pengurusan dia punya pemikirannya, frameworknya sangat jelas. Pertama sekali, ya, kita ada 3 S. Ya. Yang S pertama adalah shared vision and aspiration. Yang ini perlu kita beri penekanan. Kalau umpamanya seorang Perdana Menteri mempunyai aspirasi yang tinggi, turun ke bawah, semua pihak perlu berkongsi aspirasi yang sama. Dan inilah tugas ataupun fungsi simposium yang kita adakan pada hari ini, supaya seluruh segmen dalam negara menyambut agenda pengantarabangsa bahasa Melayu ini sebagai agenda negara. Ya, kita lihat umpamanya, bagi saya, tanggungjawab saya, mungkin saya sampaikan kepada warga akademik yang jumlahnya 75,000 orang.
yang dari jumlah 75,000 orang itu 3,200 adalah para profesor yang mempunyai kesan penggandaan sokongan kepada orang-orang di sekeliling mereka. Saya rasa ini perlu kita lakukan. Dan satu lagi pihak yang penting adalah penjawat awam yang jumlahnya 1.6 juta, guru-guru lebih 460,000 orang, ya, dan pihak-pihak lain lagi. Dan saya juga terfikir umpamanya pelajar-pelajar di universiti 1.6 juta orang dalam Malaysia sekarang ini, murid-murid sekolah kita ada 6 juta lebih, 6.5 juta. Ini semua perlu berkongsi aspirasi dan visi seorang Perdana Menteri. Itu perkara yang perlu dilakukan. Dan kedua, perlu melihat kepada S kedua, iaitu structure. Structure-nya termasuk kerangka perundangan yang mengurus hal ehwal bahasa Malaysia ini. Kita ada Perlembagaan 152 Pasal 1, kita ada Akta Pendidikan, kita ada Akta Bahasa Kebangsaan, kita ada Akta Dewan Bahasa. Ini semua merujuk kepada ketetapan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat kita. Tapi apa yang berlaku kerana perundangan itu, Datuk Abang betulkan saya, walaupun ada contohnya Akta Dewan Bahasa dan Pustaka, tapi lihatlah apa yang berlaku dalam negara. Sebab masing-masing seolah-olah mempunyai ruang untuk bertolak ansur. Dari perlembagaan, dari Akta Pendidikan, dari Akta Bahasa Kebangsaan, dari Akta Dewan Bahasa, saya lihat ada escape clause yang membenarkan, yang tidak tegas untuk menentukan bahawa bahasa Melayu itu dimartabatkan, digunakan sepenuhnya. Itu satu perkara yang saya lihat ada keperluan yang sangat besar untuk kita melihat kerangka perundangan yang mengurus. Ini termasuk juga kepada aturan-aturan polisi-polisi, surat-surat edaran oleh kementerian, jabatan dan sebagainya yang perlu benar-benar menzahirkan aspirasi yang kita telah sama-sama kongsi ini. Dan yang ketiga mungkin, yang S ketiga adalah dari segi strategi. 3S, pertama shared vision and aspiration, yang kedua adalah structure termasuk kerangka perundangan dan juga badan-badan yang mentadbir urus, dan ketiga adalah strategi yang perlu kita perkemaskan. Sekarang ini tidak ada satu focal point, badan yang benar-benar boleh menentukan mempertabatkan bahasa Malaysia ini selain daripada Dewan Bahasa dan Pustaka, yang bagi saya juga merupakan satu badan yang mungkin tidak berapa cukup untuk menangani isu ini. Ini isu besar, ini isu negara, dan perlu ada satu strategi di mana badan-badan lain juga mempunyai peranan, memainkan peranan untuk menentukan penggunaan bahasa Melayu itu untuk benar-benar mencerminkan aspirasi kita bersama. Jadi saya mengambil kesempatan mengucapkan berbanyak tahniah kepada pihak penganjur. Lebih 60 kertas yang telah disediakan, dan saya percaya dari kertas dasar Datuk Seri Awang Sarian, kertas oleh Asma Haji Ahmad, kertas oleh Safiah Nik Karim, dan juga kerangka perundangan daripada Tun Hamid, daripada Syam Rahayu, daripada Dr. Wan Fauzi, tiga-tiga ini merupakan satu bagi saya kertas dasar yang boleh kita rujuk sama-sama. Yang saya rasa 7-8 kertas itu sudah menjadi cukup padat untuk kita gunakan, untuk kita lakarkan bagaimana kita boleh menentukan pengukuhan bahasa Malaysia di peringkat negara, dan juga untuk kita menghala ke depan, menentukan bahasa Malaysia mengasuai di persada antarabangsa. Ini satu perkara cabaran yang sama-sama kita ambil. Dan juga hari ini kebanyakannya adalah fraternity, orang yang menjuarai bangsa dan sebagainya. Saya percaya sudah sampai masanya untuk kita libatkan sama pihak-pihak lain, termasuk umpamanya sektor perniagaan, sektor-sektor orang-orang yang mempunyai pengaruh besar, yang agak segan silu menggunakan bahasa Melayu sebab tidak ada jati diri, tidak ada rasa bangga, tidak ada rasa cintakan bahasa, yang saya rasa mempunyai satu tugas yang besar kepada kita untuk menentukan bahawa semua rakyat Malaysia
mempunyai aspirasi dan visi yang sama. Setakat itu saja, saya ucapkan terima kasih banyak dan kita bersama-sama menentukan bahawa apa yang kita lakukan ini hanya satu permulaan. Saya tidak jangka selepas ini kita kumpulkan, kita bukukan dan habis di situ saja. Ini merupakan satu titik. Ya, kita dimulakan oleh seorang pemimpin yang mempunyai jiwa besar. Kita sambut ini, ya, pemimpin datang dan pergi, tapi sebagai sebuah wadah, ya, yang disajikan untuk negara, kita harus sambut ini sebagai agenda penting negara. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kalian sudah menyaksikan ya video yang sudah kita tampilkan bersama. Bagaimanakah menurut Anda ya? Jadi itu tadi yang sudah video kami reaction tentang tanggapan dari Dr. Datuk Profesor Ranwan ya. Jadi mungkin kalian yang ingin berkomentar ataupun mengungkapkan pendapat menurut kalian sendiri, silahkan komen-komen di kolom komentar di bawah ini. Dan tentunya jika kalian suka jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.